Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah murid-murid, hari ini kita akan sambung pelajaran kita bagi mata pelajaran sirah. Pelajaran yang ketiga tajuknya Al-Khulafa'ur Rashidin, yang mana kita akan fokuskan kepada kisah berkenaan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu merupakan khalifah yang kedua yang telah memerintah daripada tahun 13 hingga 23 Hijriah bersamaan 634 hingga 644 Miladiah. Nama sebenar Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Berhimpun nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuknya yang ketujuh, iaitu Ka'ab bin Lu'ay. Beliau berketurunan Bani Adi Al-Quraisy. Sayyidina Umar Al-Khattab dilahirkan 13 tahun selepas keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahandanya bernama Al-Khattab bin Nufail, merupakan seorang yang dihormati di kalangan Quraisy Mekah. Bondanya bernama Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Sayyidina Umar Al-Khattab mewarisi sifat-sifat kepahlawanan, tidak merasa takut kepada sesiapa, dan ini membuatkan orang Quraisy takut untuk mencabarnya. Semasa zaman jahiliyah, Sayyidina Umar Al-Khattab membesar dengan didikan yang keras, kasar dan terpelajar oleh ayahnya. Beliau telah memeluk Islam setelah mendengar surah Taha ayat 1 hingga 8 dan menerima perkhabaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas dirinya. Maka setelah Sayyidina Umar Al-Khattab memeluk agama Islam, beliau telah mencadangkan dakwah dilakukan secara terbuka di hadapan Kaabah. Dalam peristiwa ini, beliau telah digelar Al-Faruq, yang bermaksud yang membezakan hak dan batil. Sayyidina Umar juga adalah yang paling kuat kerana Allah. Hal ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud umatku yang paling kuat sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling kuat kerana Allah adalah Umar, yang paling besar rasa malunya adalah Uthman, yang paling menguasai kehakiman adalah Ali. Seterusnya murid-murid, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah kedua pada tahun 13 Hijriah bersamaan 634 Miladiah, yang mana pelantikan Sayyidina Umar Al-Khattab ini atas cadangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar Al-Khattab telah memerintah selama 10 tahun. Beliau telah menjadikan Baitul Mal sebagai pusat penyimpanan seluruh pendapatan negara dan merupakan pemerintah Islam pertama yang mencetak duit. Beliau syahid pada tahun 23 Hijriah ketika berusia 63 tahun setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah yang merupakan seorang Majusi
sewaktu Umar Al-Khattab mengimami solat subuh. Jadi Abu Lu'lu'ah ini, ia adalah seorang majusi yang telah menyimpan dendam kepada Saidina Umar Al-Khattab, lalu merancang pembunuhan Saidina Umar Al-Khattab. Jadi pada waktu subuh tersebut, ketika Saidina Umar ini sedang mengimami solat subuh, maka Abu Lu'lu'ah telah menikam Umar Al-Khattab. Baiklah murid-murid, mari kita lihat jasa dan juga sumbangan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, Saidina Umar Al-Khattab berhijrah ke Madinah bersama beberapa orang dari kalangan anggota keluarga dan kaumnya yang lemah. Yang kedua, Saidina Umar Al-Khattab tidak pernah ketinggalan dalam menyertai setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beliau adalah antara sahabat yang berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Bai'atul Ridwan. Okey, apa maksud bai'ah, murid-murid? Bai'ah ini bermaksud janji setia. Jadi, Saidina Umar Al-Khattab ini merupakan antara sahabat yang telah membuat janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Bai'atul Ridwan. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa beliau adalah sahabat yang paling tegas menegakkan Islam. Dan yang kelima, beliau mengambil alih kedudukan dua buah kuasa besar, iaitu Rom dan Parsi. Jadi, semasa pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab ini, beliau telah mengambil alih kedudukan dua buah kuasa besar ketika itu, iaitu Rom dan Parsi. Seterusnya, Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menggunakan gelaran Amirul Mukminin sebagai gelaran rasmi dan tersebar ke seluruh wilayah pemerintahannya. Yang ketujuh, beliau telah menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan pertama dan ibu kota Empire Islam. Yang ke-8, Saidina Umar Al-Khattab merupakan khalifah pertama yang memperkenalkan takwim dalam edaran yang dikira daripada permulaan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Abdullah ibn Mas'ud mengatakan bahawa kekuatan Islam bertambah sejak beliau, iaitu Saidina Umar Al-Khattab, memeluk Islam. Dan yang terakhir, Saidina Umar Al-Khattab telah menginfakkan separuh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah. Baiklah murid-murid, demikianlah kisah berkenaan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan khalifah Islam yang kedua selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan semua murid-murid dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi pada sesi pelajaran akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.